Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Acha here. Jadi sebelum Acha mula bercerita, Acha nak share sikit dengan hampa. Baju yang Acha pakai hari ni adalah baju daripada butik by Elisha. Nampak cantik kan colour dia, pink fuchsia, tak ada belang-belang. Siap besar lagi pula tu. Badan Acha ni plus size tau. Dia pun ada baju untuk plus size. Jadi di butik by Elisha ni, dia pun ada baju kurung, baju kebaya, baju kurung budak, blouse, jubah, dan depa ada baju untuk lelaki macam kurta dan juga baju Melayu. Ni Acha share akaun Facebook, Instagram, Shopee dan TikTok depa. Dan Acha share link dekat description untuk hampa senang nak tengok butik depa ni. Jadi kalau yang mana yang tak beli lagi baju raya untuk diri sendiri ataupun untuk family, untuk anak-anak, bolehlah hampa usah butik by Elisha ni. Sebab Acha tengok dekat butik depa ni pun baju semua memang lawa-lawa, dan baju yang Acha pakai ni pun sangat selesa, dan baju ni airless tau. So senang lah kalau macam orang yang jenis malas macam Acha ni, yang tak suka air macam Acha ni, senang pakai macam terus sarung je. Dan baju depa ni memang sangat murah, berkualiti dan murah. Jadi kalau hampa tak beli untuk baju raya pun, hampa boleh beli untuk macam pergi open house, pergi kenduri. Dan kalau ada yang student, boleh pakai baju kurung pergi kelas, boleh pakai untuk pergi kerja. Sebab baju depa ni memang cantik dan selesa, boleh pakai pergi ke mana sahaja. Jadi link butik depa ni Acha ada share dekat description, so hampa boleh tengok daripada situ. Video kali ni Acha nak cerita tentang Nabi kita yang ketiga, iaitu Nabi Nuh alaihissalam. So for those readers, spoiler alert. Kisah Nabi Nuh AS ni di-request oleh cousin Acha. Cousin Acha nama Aina. Dia minta Acha ceritakan secara detail kisah Nabi Nuh. Jadi kisah ni Acha khaskan untuk dia. Cousin Acha ni tengah menunggu result SPM. Jadi tolonglah doakan dia mendapat result yang baik. Bila ceritakan tentang Nabi Nuh AS, kita semua tahu kata Nabi Nuh ni adalah kisah Nabi yang membina bahtera kapal. Kisah Nabi Nuh ni pun ada dalam kitab Bible, kitab Injil. Ada beberapa pendapat yang mengatakan jarak Nabi Adam AS wafat dan kelahiran Nabi Nuh AS adalah 126 tahun. Dan ada juga pendapat yang mengatakan jarak tu sebenarnya adalah 1000 tahun. Wallahualam, tak tahu yang mana yang satu yang sahih. Tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan dua ni. Dan ada juga beberapa riwayat tentang umur pelantikan Nabi Nuh AS ni. Ada yang riwayat yang mengatakan 50 tahun, ada riwayat yang mengatakan 350 tahun, dan ada juga riwayat yang mengatakan 450 tahun. Kalau ikut riwayat Ibnu Abbas, riwayat ni mengatakan jarak wafat Nabi Adam AS dengan kelahiran Nabi Nuh ni adalah 1000 tahun. Nabi Nuh AS dalam Al-Quran disebut sebanyak 43 kali. Menurut Al-Quran, Nabi Nuh AS mempunyai 4 orang anak, iaitu Kanan, Sem, Ham dan Yafith. Tapi kalau ikut kitab Injil, hanya ada 3 sahaja nama anak Nabi Nuh, iaitu Sem, Ham dengan Yafith. Kanan tak ada. Kalau ikut Al-Quran, ada yang anak yang first ni nama Kanan. Nabi Nuh AS hidup selama 950 tahun. Nabi Nuh merupakan Rasul yang pertama. Kalau Nabi Adam AS adalah Nabi yang pertama, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Kenapa Nabi Adam dan Nabi Idris tidak digelarkan Rasul? Adalah kerana mereka ni tak ada kaum. Kalau Nabi Nuh, dia ada kaum yang dia bimbing. Sebab tu dia ni adalah Rasul yang pertama. Kaum Nabi Nuh ni, keturunan depa mai daripada Qabil. Bila Qabil ni dia berpindah randah, kira kaum dia pun dah berkembang lah. Jadi keturunan Qabil, iaitu cucu cicit Nabi Adam AS ni, ada satu generasi di mana depa ni macam teringin nak tengok muka datuk depa, iaitu Nabi Adam AS. Disebabkan keinginan depa ni, jadi iblis pun menggunakan peluang ni untuk menghasut depa dan menggunakan tipu daya, mengatakan buatlah berhala Nabi Adam AS, kagumilah berhala tu. Tujuan dia untuk macam berzikir kepada Allah. Disebabkan cucu cicit ni, generasi ni tak dapat nak pergi melawat makam datuk depa, iaitu Nabi Adam, jadi depa ni pun termakan pujuk rayu iblis, dan depa ni pun buat
satu patung yang kononnya menyerupai Nabi Adam AS, dan depa ni pun membuat penyembahan, kononnya niat untuk berzikir kepada Allah. Lama kelamaan generasi tu dia berkembang tau, dan di sinilah mulanya berkembang perbuatan syirik, iaitu penyembahan berhala. Okey, ada di bahagian utara di Iraq, kononnya dekat situ ada 5 orang soleh. 5 orang soleh ni kira macam dikagumi lah, dihormati. 5 orang ni adalah Wat, Suwa, Yagud, Yaub dengan Nasar. Kira orang-orang di daerah tu sangatlah sayang dengan 5 orang ni disebabkan keadilan mereka dan juga kesolehan mereka. Sampailah satu masa di mana 5 orang ni meninggal serentak, dan penduduk di situ kira macam terkejutlah dengan kematian tu, dan mailah seorang keturunan daripada Qabil ni, seorang lelaki. Dia kata, nak tak aku buat patung yang menyerupai 5 orang ni sebagai tanda peristiwa untuk mengingati mereka. Jadi penduduk dekat situ pun bersetuju, dan wujudlah 5 berhala, 5 orang yang soleh yang mati tadi. Dan berhala tu pun diberikan nama yang sesuai untuk kira kata macam for honor, to honor yang 5 orang tadi. Tahun demi tahun, kira generasi makin lama makin berkembang. Lama kelamaan, berhala yang dikatakan untuk mengingati peristiwa ini telah menjadi patung berhala untuk disembah dan menjadi kepercayaan agama. Kira dekat sini iblis menggunakan kesempatan untuk menghasut generasi ni untuk sembah berhala, dan penyembahan berhala ni pun berkembang menjadi macam satu tempat peribadatan lah, di mana orang-orang ni main menyembah berhala ni untuk mendapatkan kekayaan, kesejahteraan. Jadi dekat situ depa ni dah syirik dah lah. Dan waktu zaman ni kira rakyat selalu pilih macam pemimpin depa ni orang yang bomoh, orang tukang tilik, ataupun raja yang tidak adil dan bengis untuk menguruskan rakyat depa. Jadi makin lama kira kaum ni makin lama macam makin teruk lah sembah berhala, lepas tu berlakunya ketidakadilan. Jadi di sinilah Nabi Nuh diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu dia berumur 50 tahun untuk menyeru kaum ni supaya kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke jalan lurus. Waktu ni kira kaum ni depa ni sembah berhala banyak. Lepas tu berhala ni siap tukar-tukar nama lagi, set nama ni, set nama tu. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, beliau merupakan orang yang sangat lemah lembut bila dia berdakwah. Tapi bila time yang macam kata kaum dia ni dah ketegak sangat, dah degil sangat, dah keras kepala, tak mau dengar, beliau akan lebih tegas dalam dakwah dia tu. Tegas dan bahasa yang masih sopan. Kira kaum ni menyembah berhala ni, konon-kononnya percaya yang kata berhala ni dapat memberi kekuatan, keajaiban dekat mereka. Jadi Nabi Nuh ni dia berdakwah dekat kaum dia dengan menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan ciptaan Allah. Nabi Nuh dia tunjuk, dia kata tengoklah ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada pokok-pokok, ada tumbuh-tumbuhan, macam mana terjadinya malam, macam mana terjadinya siang, macam mana pokok ni tumbuh. Itu semuanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang menguasai segala kehidupan, bukan berhala yang dicipta daripada tangan depa sendiri. Lepas tu Nabi Nuh dia bagi tahu pula depa, kata kalau hampa beriman dan beramal soleh mengikut ke jalan Allah, ada ganjaran syurga yang kenikmatan dia tak terbayang, kenikmatan yang sangat mewah. Bagi tahu ada ganjaran kalau hang beramal soleh, dan kalau hang tak beramal soleh dan hang berpaling kepada Allah, ada juga balasan neraka. Nabi Nuh ni bila dia berdakwah, dia ni memang mempunyai sifat yang lemah lembut dan fasih berkata-kata, dan setiap tindakan dia tu dia memang bersabar dan sangat bijaksana menggunakan cara yang lemah lembut untuk berdakwah. Macam Aceh kata tadi, ada time Nabi Nuh ni dia akan menggunakan kata-kata yang lebih tegas dalam berdakwah. Kalau kaum Nabi Nuh ni lagi ketegak bila dia nak berdakwah dengan pemimpin-pemimpin, raja-raja yang orang yang macam berjawatan tinggi lah, orang yang ada status tinggi. Jadi kaum Nabi Nuh ni, depa ni memang tak percaya dengan ajaran Nabi Nuh. Bukan setakat tak percaya, depa ni siap anaya lagi dan
dan berusaha menentang dakwah Nabi Nuh AS. Sebab kenapa kaum Nabi Nuh ni menolak ajaran Nabi Nuh adalah sebab depa kata kat Nabi Nuh lah, Aceh ringkaskan. Hang tu bukannya siapa-siapa. Hang tu bukanlah raja, bukanlah pemimpin. Hang tu merupakan rakyat biasa sahaja. Jadi kalau betul Allah nak memimpin kami, nak mengikut ke jalan dia, kenapa Allah tak menurunkan malaikat untuk memimpin kami? Kenapa mesti pilih hang? Kenapa pilih hang yang berkedudukan rendah, yang tak ada jawatan, tak ada status yang tinggi, hanyalah rakyat yang biasa saja? Depa hina Nabi Nuh macam tu. Punya perasan kaum Nabi Nuh ni, depa rasa macam depa hebat. Disebabkan kekayaan yang depa ada, depa jadi sombong. Depa rasa macam aku ada jawatan tinggi, aku ni orang yang dihormati, aku ni berstatus tinggi, berpangkat tinggi. Jadi pasal apa aku nak kena dengar dengan hang yang berkedudukan rendah? Dia umpama macam tu. Lepas tu depa kata lagi, semua pengikut-pengikut Nabi Nuh AS semuanya orang yang berkedudukan status rendah. Maksudnya rakyat biasa saja. Tergolong di kalangan orang petani, tergolong di kalangan petani, hamba-hamba, orang yang tidak mempunyai daya berfikir dengan kebijaksanaan. Jadi pengikut-pengikut ni mengikut Nabi Nuh AS ni secara membabi buta. Kaum ni kata macam tu dekat Nabi Nuh. Lepas tu dia kata kalau kami ikut hang Nabi Nuh, ikut ajaran Nabi Nuh, nescaya kami pun akan menjadi seperti pengikut hang, iaitu menjadi miskin, menjadi pengemis. Dah hina Nabi Nuh, hina pula pengikut Nabi Nuh. Lepas tu sombong, cakap belagak. Dia kata kami ni orang yang berfikiran bijak, orang yang pandai berfikir. Jadi kami tahu apa yang kami pilih. Sebelum kami membuat pilihan, kami dah fikir masa-masa. Dan benda tu telah terbukti keputusan yang bijak sebab kami ni pemimpin-pemimpin. Kami ni orang kaya. Kami ni berstatus tinggi. Jadi hang Nabi Nuh tak ada kelebihan daripada segi kepandaian, harta, kecerdasan maupun ilmu pengetahuan tentang sosial kemasyarakatan. Jadi kami ni jauh lebih pandai daripada hang Nabi Nuh. Jadi semua ajaran hang ni semuanya tipu belaka. Dah hina Nabi Nuh, hina pengikut Nabi Nuh. Lepas tu dia perasan pula dia kata dia pandai. Dia sombong, dia belagak kata dia pandai. Kamu yakin? Lepas Nabi Nuh dengar caci maki, hina daripada kaum dia, Nabi Nuh ni pun dia membalas dengan tegas. Nabi Nuh kata bukti kekuasaan Allah ni ada di depan mata hampa. Macam Nabi Nuh kata ada matahari, ada bulan, ada bintang, macam mana terjadinya hari siang, macam mana terjadinya hari malam, macam mana terjadinya waktu malam, macam mana pokok-pokok tumbuh. Semua benda ni bukti kekuasaan Allah ni ada depan mata hang. Tapi hampa ni masih buta dan masih mempertahankan pendirian hampa yang sah-sah sesat, yang diilhamkan daripada kesombongan hampa ni kerana kedudukan dan harta benda yang hampa ada. Lepas tu Nabi Nuh AS dia tambah lagi, dia kata sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Aku menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing dan menyampaikan risalah daripadanya kepada kamu. Kalau hampa keras kepala tak nak kembali ke jalan Allah, maka aku menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan hukuman dan balasan kepada orang yang berpaling daripada dia. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh mengampuni dosa-dosa kamu dan memberi hidayah kepada kamu. Lepas tu kaum Nabi Nuh ni dia balas balik, dia bagi tahu syarat. Okey, yang ni Aceh simpulkan lagi. Aceh simpulkan ayat dia. Okey, kaum Nabi Nuh ni depa jawab, depa kata okey, kami boleh nak ikut dakwah hang, nak ikut ajaran hang, tapi dengan syarat hang halau semua pengikut-pengikut hang ni, sebab kami tak mau kedudukan kami sama dengan depa, ikut cara kehidupan depa. Macam mana kami nak terima ajaran dan agama yang menyamaratakan golongan miskin dan golongan bangsawan, agama yang menyamaratakan pemimpin dengan rakyat, agama yang menyamaratakan penguasa-penguasa
pembesar dan juga buruh-buruh, menyamaratakan orang kaya dengan orang miskin ke dana. Siap buat syarat macam tu lah, macam sangat sombong, sangatlah perasan. Lepas tu Nabi Nuh dengan tegasnya dia menolak syarat tu. Nabi Nuh kata, pengikut aku sekarang ni mengikut aku seikhlas hati untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Agama yang aku bawa ni agama yang tidak kira hang ni siapa pun. Agama ni akan mendapat layanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sama rata. Tak kisah kaya atau miskin, bodoh atau pandai, majikan ataupun buruh, pemimpin ataupun rakyat, semua orang ada kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata aku memenuhi syaratmu yang dikatakan tadi, pengikut-pengikutku menerima dakwahku dengan seikhlas hati kerana Allah Ta'ala. Mereka memilih untuk ke jalan Allah dengan seikhlas hati. Kalau aku halau orang yang seikhlas hati nak balik ke jalan Allah, maka kalau Allah tanya depa ni kenapa depa berpaling kepada Allah dan depa ni menyalahkan aku kerana aku usir mereka, aku menidakkan kesetiaan dan keikhlasan depa ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk memenuhi syarat hampa yang tidak wajar, tidak diterima di akal, sesungguhnya itu perbuatan orang yang bodoh dan pemikiran yang tidak sihat. Lepas tu kaum Nabi Nuh AS ni dah macam dah tak boleh dah nak argue balik, dah tak tahu nak balas apa. Jadi depa ni dengan sombongnya depa cabak pula Nabi Nuh AS ni, dan depa ni kata, kami takkan sesekali mengikut dakwah dan ajaranmu. Kami tetap dengan ajaran nenek moyang kami, keturunan kami, dan kalau betul lah kami ni orang yang salah, maka tunjukkan balasan yang seperti yang hang janjikan kepada kami. Jika betul kalau hang ni adalah orang yang benar, daripada ucapan hang dan ancaman hang, sikit pun kami tak rasa takut. Kami tetap dengan dakwah kami. Depa cakap macam tu, depa siap cabak lagi. Kata mana balasan dia? Bagilah balasan tu. Macam tu lah umpama dia. Nabi Nuh AS dia berdakwah selama 950 tahun. Punya lama dia berdakwah dekat kaum dia. Kaum dia ni sangatlah degil, sangatlah keras kepala, tak terima dakwah Nabi Nuh. Hanya sekumpulan kecil sahaja yang mengikut Nabi Nuh AS. Ada riwayat yang berpendapat pengikut Nabi Nuh AS ni tak sampai 100. Walaupun Nabi Nuh ni dah cuba sedaya upaya untuk memimpin berdakwah dengan kaum dia, tapi still depa ni tak boleh terima ajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Lama. Punya degil tak degil, lama kelamaan Nabi Nuh AS harapan dia ni kira makin berkurang untuk melihat kaum yang sesat tu mengikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kira Nabi Nuh ni bersedih hatilah. Disebabkan tu Allah pun menurunkan ayat dan Allah berfirman, sesungguhnya tidak akan ada seorang daripada kaumnya mengikutimu dan beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu, maka janganlah engkau bersedih hati kerana apa yang mereka perbuat. Surah Hud ayat 36. Sebaik lepas turun wahyu tu, jadi hilanglah kesabaran Nabi Nuh AS. Hilang kesabaran dia daripada berdakwah kepada kaum dia. Jadi Nabi Nuh AS dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan azab kepada kaumnya yang degil dan berkepala batu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun menjawab doa Nabi Nuh AS dalam surah Hud ayat 37, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Nuh untuk membina bahtera. Jadi bermulalah Nabi Nuh AS dan pengikut-pengikut dia membina bahtera. Jadi Nabi Nuh pun dia mengumpul bahan-bahan untuk membina bahtera, dan dia membina bahtera tu jauh daripada bandar, kira luar bandar. Dia membina bahtera tu bersama pengikut-pengikut dia, dan pengikut-pengikut dia ni memang sangat rajin, sangat bagus, tolong satu sama lain. Depa ni kira macam bekerja siang malam. Walaupun Nabi Nuh dia membina bahtera tu jauh daripada orang, tapi kaum Nabi Nuh ni memang dapat tahu kata dia ni tengah membina bahtera, depa ni pi kacau. Dah pi kacau, lepas tu pi ejek pula. Depa ejek lah, kata Nabi Nuh sekarang ni dah jadi tukang kayu pula dah. Bukankah hang ni seorang Nabi atau Rasul seperti yang hang kata sebelum ni? Kenapa sekarang jadi tukang kayu dan pembuat kapal? Depa pi ejek pula macam tu. Lepas tu boleh kata kapal yang hang
hang bina ni, yang jauh daripada air ni, macam mana dia berfungsi? Hang nak suruh kerbau tarik ke ataupun angin tolak? Memang banyaklah Nabi Nuh menerima caci maki, ejek daripada kaum dia. Jadi Nabi Nuh AS ni adalah seorang yang penyabar. Jadi dia membalas caci maki ni sambil senyum dan mengatakan, tak apalah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang ni mengejek dan mengolok-olokkan kami, akan tiba masanya di mana kamu ketahui fungsi kapal ini. Tunggulah saat azab hukuman Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menimpa ke atas diri kamu sekalian. Jadi Nabi Nuh AS ni pun meneruskan dengan pengikut-pengikut dia menyiapkan kapal seperti yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan lagi kepada Nabi Nuh AS, bersiap sedialah kapalmu sebagai pengangkutan laut yang pertama di dunia, dan bawalah semua pengikut-pengikutmu serta semua binatang secara berpasangan untuk menaiki kapalmu. Dengan serta-merta hujan dan air memancut daripada bumi yang deras dahsyat. Memang air laju sampaikan banjir, tinggi dia dah dekat sama tinggi dengan gunung. Jadi berlayalah Nabi Nuh menempuh hujan banjir yang dahsyat yang setinggi gunung. Dan dekat kiri kanan kapal ni memang nampaklah kaum Nabi Nuh yang berpaling daripada dia, cuba nak selamatkan diri, cuba nak berpaut, nak panjat gunung, nak selamatkan diri mereka. Tapi air ni kira dah sampai menenggelamkan mereka ni. Memang mereka ni lemah lah. Air setinggi gunung, bayangkan gunung punya tinggi tak tinggi, dalam duk nampak yang kaum Nabi Nuh ni, tiba-tiba Nabi Nuh ni dia nampak anak sulung dia yang bernama Kanan tengah terapung nak selamatkan diri. Lepas tu Nabi Nuh ni, disebabkan dia ni seorang ayah, jadi dia sayang anak dia. Nabi Nuh ni cuba nak selamatkan anak dia. Dia ajak anak dia, mailah naik kapal ni, bertaubatlah, mai ikut ke jalan Allah. Anak dia tak mau. Anak dia kata, tak apalah, pergi jauh daripada aku, tak apa, aku boleh selamatkan diri aku akan panjat gunung-gunung ni. Lepas tu Nabi Nuh pujuk anak dia, kata, percayalah, tak ada tempat yang selamat untuk hang selain daripada kapal ni, naiklah. Anak dia still tak mau. Dan lepas anak dia tak mau tu, dan anak dia pun karamlah ditelan gelombang air yang ganas. Maka tenggelamlah semua kaum Nabi Nuh yang berpaling daripada dia dalam banjir besar ni. Nabi Nuh ni dia nak selamatkan isteri dia pun, isteri dia buat benda yang sama macam anak dia yang Kanan ni buat. Kira tak mau naik kapal tu, sampailah mereka ni ditenggelamkan oleh banjir besar ni. Jadi daripada sini kisah Nabi Nuh. Jadi daripada kisah Nabi Nuh ni, hikmah isteri dia ni menjadi pengajaran yang mengatakan macam suami hang orang yang beriman, tapi isteri hang orang yang tidak beriman. Walaupun hang bukan isteri yang derhaka, tapi kalau hang berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hang tidak akan dikecualikan daripada azab Allah. Hang pun akan menerima balasan yang setimpal. Pengajaran ni boleh rujuk dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 10. Begitulah kisah Nabi Nuh AS. Jadi Aca nak minta maaf jika ada kekurangan daripada penceritaan Aca tentang kisah Nabi Nuh AS. Kalau ada yang nak ceritakan, ada yang nak share beberapa part dalam cerita Nabi Nuh AS ni, boleh komen. Selamat berbuka.